Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi kita di bahagian 2 bagi unit 2 haiwan. Okey, untuk bahagian 2 ini kita tengok kepada standard pembelajaran. Okey, standard pembelajaran bagi bahagian 2 ini adalah 2.1.3 iaitu menjelaskan kepentingan penjagaan haiwan ternakan. Okey, kita tengok kepada subtopik 2.1.3 dalam buku teks digital kita iaitu kepentingan penjagaan haiwan ternakan. Okey, jadi kita kena tahu kenapa penting kita menjaga haiwan ternakan. Antaranya adalah kerana haiwan ternakan itu merupakan sumber makanan untuk kita. Okey, kita tahu kalau daging, daging tu adalah datang daripada haiwan ternakan. Okey, ayam, kita makan ayam. So semua tu, telur semua tu adalah daripada haiwan ternakan. Jadi kita kena pastikan haiwan-haiwan ternakan kita ini juga mendapat pemakanan yang seimbang dan juga dipelihara kesihatannya. Okey, selain daripada tu ada juga haiwan ternakan ini dijadikan sebagai sumber produk iaitu untuk penghasilan kosmetik dan juga sabun. Okey, terutamanya bagi hasil daripada lemak, lemak ataupun minyak haiwan ini dijadikan kosmetik dan juga sabun. Okey, selain daripada tu haiwan peliharaan ataupun haiwan ternakan ini juga boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan. Okey, di mana kita bela, contohnya macam kita nak dapatkan ayam, kita bela untuk mendapatkan telur dan telur itu kita boleh jual untuk menampung pendapatan kita. Macam tu juga dengan daging. Okey, seterusnya haiwan ternakan ini juga merupakan boleh dijadikan sebagai sumber pakaian. Okey, dia membekalkan sumber pakaian kepada kita. Contohnya bulu dan kulit haiwan ternakan ini dapat dijadikan jaket ataupun baju atau kasut pun kita ada kasut kulit, handbag kulit. Okey, so dia membekalkan pakaian kepada kita lah. Okey, seterusnya keseimbangan ekosistem. Okey, di mana dengan adanya haiwan ternakan ini dapat memastikan alam kita dapat dipelihara ataupun dipulihara semula. Okey, kenapa cikgu cakap macam tu? Okey, kalau kita tengok maksud ekosistem ni, ekosistem ni sebenarnya adalah persekitaran yang terdiri daripada benda hidup dan bukan hidup yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Jadi, adalah penting untuk kita pelihara haiwan ternakan ini kerana haiwan ternakan ini akan menyumbang kepada keseimbangan ekosistem. Kita tahu antara benda bukan hidup adalah air. Okey, so haiwan ternakan akan minum air tu. Okey, jadi dia ada interaksi untuk keseimbangan ekosistem dan juga ada rantai makanan mangsa dan juga pemangsa. Jadi make sure untuk memastikan ekosistem ini dipelihara, maka kita perlu menjaga haiwan ternakan. Okey, seterusnya adalah menggalakkan penyelidikan berkaitan haiwan ternakan. Okey, jadi kalau kita tahulah, haiwan ternakan ini pun dia dapat dengan adanya haiwan ternakan ini kita dapat menyelidik, mungkin untuk mendapatkan vaksin ataupun untuk kita menghasilkan satu haiwan ternakan yang lebih berkualiti dengan cara menggunakan cara kacukan. Ada haiwan yang boleh menghasilkan, contohnya lembu. Ada lembu yang boleh menghasilkan susu yang banyak. Ada juga lembu yang boleh menghasilkan daging yang banyak. Jadi untuk kita nak dapatkan haiwan yang lembu yang terbaik, kita boleh menggunakan kaedah kacukan melalui penyelidikan yang dijalankan. Jadi kita boleh kacukkan dua jenis lembu, ini contohlah kacukkan dua jenis lembu untuk mendapatkan lembu yang mempunyai daging yang baik, dan juga susu yang banyak, sebagai contoh. Seterusnya kita tengok celik ilmu dekat sini.
Kosmetik merupakan nama lain bagi alat solek untuk kaum wanita. Kebanyakannya dibuat daripada bahan kimia dan juga sumber haiwan ternakan. Macam cikgu cakap tadilah, banyak menggunakan haiwan ternakan, lemak, lemak ataupun minyak daripada haiwan ternakan. Okey, kemudian kita tengok sini ada latihan. Okey, kita akan bincangkan sekali dengan latihan yang sebelum ini. Okey, di sini kita ada aktiviti. Okey, jom buat bekas makanan ayam. Okey, boleh perhatikan kat sini, ini adalah aktiviti yang sesuai untuk dijalankan di sekolah. Okey, cikgu akan teruskan kepada pengiraan kos projek bekas makanan ayam. Okey, yang ini pun boleh masukkan terus dalam aktiviti ataupun dalam projek bekas makanan ayam. Okey, boleh belajar daripada projek tersebutlah bagaimana cara untuk kita mengira kos projek bekas makanan ayam untuk kita mendapatkan pendapatan. Okey, ataupun untuk kita nak memastikan untuk kita menentukan kos pengeluaran projek dan kos pendapatan yang didapati daripada projek bekas makanan ayam yang telah dihasilkan. Okey, dan ini adalah soalan. Okey, kita akan tengok kepada kita akan lihat perbincangan bagi soalan-soalan yang sebelum ini dalam bahagian 2 ini. Okey. Untuk latihan di muka surat 24, kita perhatikan latihan ini. Berdasarkan gambar haiwan ternakan di bawah, nyatakan sama ada haiwan tersebut jenis ruminan atau bukan ruminan. Okey, jadi yang pertama ni adalah lembu. Lembu adalah haiwan jenis ruminan. Dia mempunyai 4 perut. Di sini kita ada kambing. Kambing juga merupakan haiwan ruminan. Biasanya haiwan ruminan ni adalah haiwan yang makan rumput. So kambing makan rumput, maka dia adalah haiwan ruminan. Dan di sini kita ada itik. Itik adalah haiwan bukan ruminan kerana dia mempunyai 1 perut sahaja. Ayam adalah haiwan yang bukan ruminan. Dan di sini ada kerbau. Kerbau sama seperti lembu dan dia makan rumput, maka dia adalah haiwan jenis ruminan. Okey. Seterusnya latihan yang kedua. Okey, tuliskan perkataan betul pada pernyataan yang betul dan perkataan salah pada pernyataan yang salah. Okey, pertama A. Haiwan ternakan perlu disediakan tempat tinggal bagi memudahkannya membiak. Okey, jadi jawapannya adalah betul. Okey, memangnya kita perlukan tempat tinggal. Haiwan ni perlukan tempat tinggal untuk memastikan dia dapat membiak dengan baik. Okey, keperluan pemakanan yang seimbang dapat memastikan pertumbuhan haiwan ternakan yang baik. Okey, ini pun betul. Okey, ialah kita perlukan pemakanan yang seimbang untuk pertumbuhan haiwan ternakan. Yang C, kebajikan haiwan ternakan termasuk juga dari segi rawatan penyakit dan kesihatan. Okey, jadi jawapannya apa? Betul. Okey. D, haiwan seperti itik dan angsa merupakan jenis haiwan yang dipelihara untuk dijual. Ya, betul ke haiwan ni dipelihara untuk dijual? Okey, biasanya itik dan angsa ini kita pelihara adalah untuk mendapatkan telur dia. Okey, jadi untuk sumber makanan kepada kepada kita sendirilah, bukan untuk dijual daging je. Okey. Tapi ada juga yang pelihara itik, dijual daging itik. Okey. Jadi apakah jawapan dia? Itik dan angsa merupakan jenis haiwan yang dipelihara untuk dijual. Okey, jadi kita boleh terimalah. Okey, cuma angsa tak boleh terima tu. Jadi kita rujuk pada yang ini, jawapannya adalah betul. Okey. Haiwan seperti kucing dan anjing merupakan haiwan ternakan. Yang ini confirm salah. Okey. Di mana kucing dan anjing ini adalah haiwan peliharaan, bukan haiwan ternakan. Okey, jawab soalan di bawah dengan mengisi huruf yang tertinggal. Okey, A. Haiwan ternakan perlu diberi tempat tinggal yang sesuai. Okey, B.
penternak mestilah menjaga kebajikan haiwan dari segi kesihatan. Okey. Dan C, penjagaan haiwan termasuk menguruskan pemakanan. Okey, pemakanan okey. Dan D, merawat apa dia? Adalah perlu bagi memastikan haiwan ternakan sihat. Kita pergi kepada latihan yang seterusnya. Latihan di muka surat 29. Okey. Okey, berdasarkan gambar di bawah, jawab soalan-soalan berikut. Okey, gambar A adalah gambar reban ayam. Okey, gambar B, okey, gambar kandang kambing ni. Okey, namakah haiwan ternakan yang sesuai untuk tempat tinggal seperti dalam gambar A? Okey, gambar A tadi adalah sesuai untuk ayam lah. Okey. Dan mengapakah, yang kedua, mengapakah tempat tinggal haiwan ternakan dalam gambar A dan B berbeza? Okey, kenapa gambar A dan B berbeza? Okey, kalau kita perhatikan, okey, di gambar A tu kecil je. Sebab apa? Sebab haiwan yang sesuai untuk dia adalah ayam. Ayam tu kecil je, tak perlu ruangan yang besar. Tapi bagi gambar B, okey, ini tempat dia besar, luas, okey, dan tinggi, okey, sesuai untuk kambing. Okey, jadi kambing ni besar, lebih besar daripada ayam. Jadi sesuai untuk gambar B tu sesuai untuk kambing lah. Okey, jadi kenapa tempat tinggal haiwan ternakan A dan B berbeza? Mengikut kesesuaian dari segi saiz haiwan ternakan. Okey, senaraikan jenis makanan yang sesuai diberikan kepada haiwan ternakan dalam gambar A dan B. Okey, bagi gambar A, okey, ayam kita bagi apa? Okey, boleh bagi dedak. Okey, itu antara makanan bagi ayam lah. Dan gambar B, kena pilih makanan yang sesuai untuk kambing. Okey, kambing apa? Rumput lah. Okey. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Berikan contoh makanan seimbang bagi haiwan ternakan seperti itik dan kambing. Okey. Makanan seimbang bagi haiwan ternakan seperti itik dan kambing. Biasa kalau kambing dia makan rumput. Okey, tu pun pastikan rumput yang diberikan adalah rumput yang sihat. Okey. Itik diberikan dengan dedak khas untuk itik. Okey. Padankan penyataan dengan aspek penjagaan haiwan ternakan. Okey, pemberian suntikan vaksin. Okey, ini adalah untuk rawatan. Okey, makanan seimbang dan sesuai adalah dari segi pemakanan. Okey, kemudian berlindung daripada bahaya. Okey, itu adalah tempat tinggal dan tumbesaran yang maksimum adalah untuk dari segi apa ni? Dari segi kesihatan dia. Okey, untuk memastikan tumbesaran yang maksimum. Okey. Alright, seterusnya kita tengok kepada soalan yang seterusnya di muka surat 32. Okey, lengkapkan silang kata di bawah. Okey, yang ini penternakan boleh menyumbang kepada sumber seseorang. Okey, sumber apa? Yang pertama, pendapatan seseorang. Okey, seterusnya ialah antara contoh sumber produk pengguna daripada penternakan. Okey, so yang ketiga itu adalah sabun. Okey. Seterusnya yang kelima, penjagaan haiwan ternakan yang betul menghasilkan sumber yang berkualiti. Okey, yang kelima, sumber makanan yang berkualiti. Yang keenam, penjagaan haiwan yang teratur menghasilkan apa yang berkualiti ni? Nombor 6, daging. Okey, daging yang berkualiti. Ada gambar kat situ. Okey, yang kedua, keseimbangan. Okey, dari yang bawah ke bawah, keseimbangan apa dapat diwujudkan melalui penternakan yang mesra alam? Nombor 2, ekosistem. Okey, seterusnya nombor 4, bulu dan kulit haiwan ternakan boleh dijadikan pakaian. Okey. Okey, habis soalan itu. Soalan seterusnya nombor 2. Isikan ruangan kosong dengan maklumat yang betul. Okey, kepentingan menjaga haiwan ternakan. Kalau yang ini dari segi ekosistem. Okey, untuk memastikan ekosistem yang seimbang.
Ini adalah dari segi sumber pendapatan. Dan ini kompang. Okey, kompang ni di atas ini digunakan daripada kulit. Okey, kulit haiwan, kulit lembu. Okey, jadi kepentingannya adalah sebagai apa? Ini tadi kita ada pakaian Jadi yang ini kita boleh cakap sebagai sumber bahan mentah, okey, bagi penghasilan kompang. Okey, seterusnya ini adalah sumber makanan, okey, apa dia? Daging je. Ayam goreng kot. Okey, dan kemudian yang ini adalah sumber untuk kosmetik, okey, ataupun sabun, dan yang ini adalah sebagai penyelidikan. Okey, seterusnya. Okey, kemudian kita tengok kepada penilaian. Okey, perbincangan untuk penilaian muka surat 37. Okey, berdasarkan gambar di bawah, tuliskan haiwan ruminan atau bukan ruminan. Okey, ini sama yang macam tadi. Okey, lembu adalah haiwan ruminan, itik bukan ruminan. Okey, yang ini adalah burung puyuh, bukan ruminan. Okey, ayam bukan ruminan, kambing adalah haiwan ruminan dan kerbau adalah haiwan ruminan. Okey, senaraikan haiwan yang tinggal berdasarkan gambar A dan gambar B. Okey, kalau gambar A, ini adalah ayam, okey, itik boleh, ataupun apa lagi, burung puyuh pun boleh, kecil je, okey. Dan untuk gambar B, kita boleh letakkan kerbau, okey, kambing ataupun lembu. Itu haiwan ruminan lah yang besar. Dan soalan yang ketiga, gariskan jawapan yang betul berdasarkan aspek penjagaan haiwan ternakan. Okey, pemberian antiseptik dan antibody adalah perlu untuk haiwan ternakan. Okey, antiseptik, vaksin. Okey, jawapan adalah vaksin. Okey, tempat tinggal yang bersih dan kuarantin merupakan satu proses pencegahan penyakit. Okey. Pengekalan kesihatan yang sihat bagi haiwan ternakan adalah dengan pengambilan makanan yang seimbang. Okey. Seterusnya, haiwan ternakan berlindung daripada apa? Daripada bahaya dan membiak di dalam reban atau kandang. Akhir sekali, soalan yang keempat, isikan ruangan kosong dengan jawapan yang betul. Okey, kepentingan penjagaan haiwan ternakan, kita ada sumber pendapatan, sumber makanan, sumber pakaian, okey, kosmetik dan juga sabun. Okey, sebagai sumber kosmetik dan juga sabun, dan akhir sekali adalah sebagai sumber penyelidikan, okey, ataupun sebagai memastikan keseimbangan ekosistem. Okey, itu antara kepentingan lah. Alright. Okey, habis untuk tajuk unit 2, topik 2, unit 2 haiwan. Okey. Jadi kita berhenti setakat ini. Jumpa lagi unit 3 bagi topik tajuk apa. Okey. Jadi setakat ini saja. Jumpa lagi pada dalam video yang akan datang. Okey. Bye bye.